Dia kata seperti anjing peliharaan penduduk asal semenanjung India, sebab masa itu British di India. Penduduk asal semenanjung India menjilat tangan yang menyiksa mereka. Tidak begitu bagi orang Melayu. Dia merujuk kepada pejuang-pejuang Melayu tadilah. Dan kita orang Inggeris harus menjadi orang pertama yang menghormati kaum yang tidak akan tunduk pada penderaan atau kezaliman. Makna dia, keberanian prajurit Melayu tu British pun hormat. Kata kita mesti hapuskan apa-apa saja yang boleh membawa kepada penyatuan di kalangan umat Islam. Memandangkan kita telah berjaya menghancurkan khilafah. Ini dia merujuk kepada khilafah Utsmaniyah. Jadi kita mesti pastikan yang umat Islam tidak akan bersatu kembali. Sama ada secara intelektual atau kebudayaan. Jadi maknanya penyatuan intelektual pun tak boleh dibuat. Penyatuan kebudayaan pun tak boleh dibuat. Faktanya sekarang adalah bahawa Turki telah mati dan ia tidak akan bangkit lagi. Kerana kita telah menghancurkan kekuatan rohnya, iaitu khilafah dan Islam. Jadi itu sebab saya di mana pun saya ceramah, saya kata orang Melayu lagu mana pun, berbeza pandangan, berbeza ideologi, berbeza apa sekalipun, kita jangan berpecah. Orang Melayu ni kena bersatu. Kita ada satu akidah. Satu Tuhan. Tak usahlah duk kelai sangat. Hari ini kita nak cakap sikit, nak mengimbau sikit apa yang berlaku di negeri kita yang kita sayangi ini. Negeri tempat tanah tumpahnya darah kita. Sebelum saya masuk kepada tajuk yang diamanahkan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa perkara yang saya nak sebut. Yang pertamanya, saya ni Profesor Pencin. Saya nak sebut bahawa tidak seperti lain-lain gelaran, profesor adalah merupakan gelaran jawatan. Jadi bila gelaran jawatan, apabila seseorang itu tidak lagi memegang jawatan itu, sama ada dia pencin, macam saya lah, ataupun dia berhenti, sebab nak berniaga ke, nak bertanding politik ke apa ke. Apabila dia berhenti dari jawatan itu, maka dia tidak boleh lagi disapa dengan gelaran jawatan tersebut. Jadi saya ni Profesor Pencin, tak boleh lagi panggil profesor kat saya. Itu saya nak sebutlah, sebab saya tak mahu nanti orang kata, dia ni dah pencin pun orang duk panggil profesor lagi. Yang kekal profesor ini adalah profesor yang bukan anugerah universiti. Maknanya profesor yang bukan jawatan universiti. Contoh Profesor Diraja. Yang itu bukan universiti bagi. Itu adalah merupakan kurniaan agung setelah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Jadi bolehlah sampai bila-bila disebut Profesor Diraja. Yang kedua, Profesor Emeritus. Emeritus ini adalah anugerah universiti, dan dia tidak lagi berkhidmat dengan universiti itu secara sepenuh masa. Jadi bolehlah disebut Profesor Emeritus. Jadi saya ni tak boleh. Tapi orang duk panggil juga, panggil pi nak buat guna kan. Dan saya tak tulis lagi, tak boleh tulis lah. Dekat kad saya ke apa ke, saya tak boleh tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang duk kata, dia ni bidang dia apa? Pasal orang selalu duk kata saya ni macam-macam. Ada yang kata saya Profesor Kain Batik. Pasal mereka duk main TikTok, saya bercakap pasal kain batik tu. Lepas tu ada pula orang kata saya Profesor Sejarah. Lepas tu ada pula yang kata saya ni
ustaz apa duk ceramah di masjid rata-rata kan. Saya orang komunikasi, bidang saya komunikasi. Ya, master saya itu dalam bidang retorik. Ya, jadi PhD saya pun retorik. Ada pula orang kata retorik itu muhung tu. Nah, retorik ni bukan muhung. Retorik ini sebenarnya ilmu berucap ataupun bercakap dengan cara yang meyakinkan. Itu retorik. Sebab itu apabila saya mendalami ilmu retorik ini, apabila saya balik ke Malaysia ni daripada Amerika, saya jadi penulis ucapan untuk beberapa orang menteri lah. Sampailah ke Perdana Menteri. Beberapa orang Perdana Menteri. Hak dulu-dululah. Dan Menteri hak lah ni dah. Dia saya habaq tu terang lah. Saat ni kot pergi tanya dia pula. Kan? Dia kata bukan. Dia kata saya mohon pula. Kan? Jadi saya tak tulis. Dah pencen lah. Tak tulis lah dah. Ya, itu bidang saya. Cuma pada tahun 2015 saya menggagaskan satu subdisiplin baru di bawah ilmu besar yang namanya komunikasi, yang saya sebut ataupun saya namakan bidang itu komunikasi warisan, heritage communication. Pasal apa? Pasal apabila saya balik ke Malaysia ni, saya duduk tengok, kaji tengok, terutamanya 2011 apabila saya dilantik menjadi profesor, menjadi dekan. 2011 tu saya dilantik menjadi dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Saya tengok budak-budak student, pelajar, mahasiswa yang mengambil jurusan sastra Melayu, apabila mereka mengkaji hikayat, mengkaji manuskrip dan sebagainya, banyak kehebatan dalam tamadun Melayu ini yang tertutup, tidak diketahui. Hanya diketahui oleh beberapa orang pengkaji itu saja. Orang ramai tak tahu. Terutamanya generasi penerus, generasi anak cucu kita ni. Jadi bila saya lihat sedemikian, saya kata apa masalah ni? Dari 2012 itu saya tubuhkan Museum Warisan Melayu di UPM. Saya kumpulkan artifak-artifak yang dapat menjadi bukti akan kehebatan tamadun Melayu, kehebatan nenek moyang kita. Kerai, senjata api Melayu, lepas itu kita punya tekstil, kain-kain kita itu. Kemudian kita punya manuskrip yang hebat-hebat. Hasil daripada teknologi, sains dan teknologi nenek moyang kita. Sebab kita jadi macam ni, tak ada jati diri dan sebagainya, kerana kita tidak tahu kehebatan nenek moyang. Dan kehebatan nenek moyang tu kita tak tahu pasal, ini saya masuk bidang saya di sini. Pasal tidak dikomunikasikan. Ya, tidak dikomunikasikan. Jadi kehebatan itu tersimpan, tersembunyi begitu saja. Ya. Jadi itu sebabnya apabila saya mengkaji balik kehebatan-kehebatan ini, saya jumpalah banyak. Termasuklah antaranya peperangan-peperangan yang melibatkan atau mengorbankan generasi terdahulu, nenek moyang kita. Kalau di Kedah ni, perang prajurit Kedah melawan musuh kita iaitu Siam. Dan juga gabungan Siam dengan British. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu hebat tak hebat nenek moyang kita ni orang Kedah. Ya? Nenek moyang kita ni lawan 2 superpower serentak. Bukan 1, 2. Gabungan Siam dengan British. Ini 2 superpower yang hebat. Ya. Orang kata orang Vietnam tu hebat kan. Kalau tuan-tuan pergi ke Vietnam tu, pergi ke Cu Chi, masuk dalam dia punya terowong bawah tanah dan sebagainya. Ada yang kata hebat lah Vietnam. Vietnam dia lawan dengan Perancis dulu.
dia kalahkan Perancis di Dien Bien Phu. Lepas tu Amerika pula masuk menyebuk. Dia lawan dengan Amerika pula, puak Vietcong ni, dia kalahkan Amerika. Jadi Vietnam juga lawan dengan dua superpower tetapi tidak serentak. Satu lepas satu. Ya. Orang Melayu di selatan Filipin, Mindanao, Maranao, Sulu, ya. Mula-mula depa lawan dengan Sepanyol. Lepas Sepanyol dah kalah balik, Amerika pula main menyebuk. Depa lawan dengan Amerika. Jadi orang di sana juga lawan dengan dua superpower tetapi tidak serentak. Satu lepas satu. Orang Kedah, dia lawan dengan persarikatan, persepakatan. Dua superpower serentak. Tu nenek moyang kita. Nak abang bagi. Jadi orang Kedah ni dia kena rasa dia hebat. Tak boleh lekeh. Ya? Dan perang yang melibatkan pejuang-pejuang Kedah pada waktu itu ialah perang yang disebut sebagai perang musuh bisik. Perang musuh bisik. Sebab musuh ni dia duduk bisik-bisik. Berlaku pada tahun 1821 sampai 1842. Lebih kurang 20 tahun lebih. Dan 20 tahun lebih ini, kalau dalam sejarah perjuangan orang Melayu, adalah merupakan perang yang paling lama. Maknanya nenek moyang kita ni 20 tahun punya perang. Bukan lekeh tu. Saya tak tahu clear ke tak ni. Pasal siang. Kalau malam dia terang sikit ni. Saya memang minta supaya diadakan ini sebab saya nak tunjuk beberapa slide yang saya rasa bila tengok tu rasa seronok sikit kan. Kalau saya cakap saja saya kira rasa mengantuk ke apa. Apa yang akan saya kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan pagi ini adalah hasil daripada pembacaan daripada beberapa sumber. Antaranya ialah buku Kedah dalam Warisan Sejarah dan Budaya Nusantara. Buku ini ditulis oleh arwah Datuk Wan Samsudin Wan Yusof. Datuk Wan Samsudin Muhammad Yusof. Dan satu lagi buku yang ditulis oleh Datuk James Augustine. Tajuk dia ialah Bygone Kedah. Jadi siapa yang minat boleh cari buku ni baca sendiri lagi faham lah. Sebab pagi ni saya pun bukan ada masa panjang sangat nak cerita kan. Tuan-tuan dan puan pun nak balik lepas ni nak masak nasi gitu gini kan. Juga satu buku yang saya tulis. Buku Kota Kuala Kedah. Gelanggang Harimau Menerkam. Tu nama tu saya buh lah. Nak bagi sedap sikit. Pasal apa gelanggang harimau menerkam? Sebab itu adalah merupakan bendera Kedah zaman dulu. Yang ni pun ramai orang Kedah tak tahu. Bahawa bendera kita dulu adalah bendera harimau menerkam. Bendera yang ada hari ini ditukar masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Sebelum daripada itu bendera Kedah adalah bendera harimau menerkam. Harimau menerkam. Cengih tak cengih orang Kedah gitu. Lepas tu barulah Sultan Abdul Hamid tukar. Dia kata tak usah duk terekam sangat lah. Kita tukar dia buah padi. Dia buah padi kan. Padi tu, berapa biji padi tu? Bilang tak? Tak juga. Tu je lah orang Kedah. Cuba bilang biji padi tu sebelah berapa? Terang nak bilang tu lambat saya beritahu je lah. No? Padi tu 17 biji. Kalau lukis tak cukup 17 tak betul. Dia mesti 17 biji belah kiri, 17 biji belah kanan. Pasal apa 17 biji? Pasal Sultan kata, kita wajib sembahyang 17 rakaat satu hari. Jadi 17. Jadi bendera kita ni ada kaitan dengan akidah kita. Jangan buat main dengan orang Kedah. Dan inilah Sultan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang kedua yang naik takhta pada tahun 1804 sampai 1821. Terputus takhta dia tu Sat sebab pendudukan Siam tu dalam perang yang kita akan bincang hari ini. Kemudian tahun 1842 dia kata 1843 sampai 1845 dikembalikan takhta itu kepada Sultan Ahmad Tajuddin ini. Yang disebut juga sebagai
uh, Sultan Maulana. Itu adalah merupakan gelaran sajalah. Baginda adalah merupakan Sultan Kedah yang ke-22. Hari ini ada nombor berapa? 29. Pandai. Nasib baik betul. Ya. Yang ada hari ini 29. Dan tuan-tuan dan puan nak tahu, Kedah lah satu-satunya negeri di Malaysia ni yang titik daripada yang pertama sampai yang ke-29 tu tak putus. Tak putus-putus. Daripada keturunan itu dan syarat Kedah adalah mesti anak gahara. Jadi daripada yang nombor 1 tahun 1136 tu sampailah ke hari ini nombor 29. Nah ini kalau nak ikutkan inilah Kedah dulu. Hari ini Kedah ni dia tinggal kecil ya. Kalau nak kira dulu Kedah kita ni, nak kata Kedah, negeri Kedah dulu, Kedah tua tu kan, empire kita ni disebut empire ya, empire. Selatan kita itu di Beruas, Perak. Sebab itu tuan-tuan hari ni kalau pergi ke Beruas, orang Beruas tu dia bercakap macam kita. Sempadan utara itu di Tanah Seri, Tanah Serim, iaitu di sempadan Burma. Ini kalau pergi ke Burma di kawasan tu dia cakap Kedah. Cik Mat kita ni dah pernah pergi dah. Dia kata adik-beradik dia ada orang sana. Dia je Mat adik-beradik orang sana kan. Jadi Kedah ni masa perang musuh bisik, yang atas tu semua dah terlepas dah sebab perang dan sebagainya. Phuket semua dah terlepas dah. Sampailah ke Setui. Setui pada waktu itu di bawah Kedah. Setui di bawah Kedah, Perlis di bawah Kedah. Dan kemudiannya Kedah yang ada hari inilah, yang tinggal hari ini. Itu pada masa berlakunya perang musuh bisik. Tapi kita tengok selepas daripada perang itu, Setui pun terlepas, Perlis pun terlepas. Ini senarai Sultan Kedah yang saya sebut tadi daripada nombor 1 sampailah ke nombor 29 hari ini. Yang ramai. Sampailah ke hari ini, yang terakhir itu, yang ada hari ini, Sultan Salahuddin, itu nombor 29. Jadi Sultan yang nombor 22 tu, Sultan Ahmad Tajuddin. Pada masa pemerintahan baginda lah, kita diserang oleh musuh, iaitu Siam. Dan ini hari ini, lokasi kejadian banyak bertumpu di kota pertahanan kita, iaitu kota yang asal nama dia kota Teluk Bahang. Kota Kuala Bahang. Tapi kemudian ditukar nama jadi kota Kuala Kedah. Jadi di sinilah arena, di sinilah medan yang berlaku perang musuh bisik ini. Ini kota Kuala Kedah. Tuan-tuan pernah pergi tak? Pergi Kedah? Cubalah pergi tengok. No? Kalau ada masa, ataupun nak pergi Langkawi ke, antara nak tunggu feri mai, pergi tengok kota ni. Ini kawasan dalam kota. Kita nampak puing-puing tapak istana. Dalam tu dulu adalah istana. Ya. Ada istana, ada rumah panglima, ada penjara, ada barek untuk pengawal, ada gelanggang silat di dalam kota tersebut. Ini kota pertahanan ya. Dan pintu ni, gerbang ni, nama dia Gerbang Kancapuri. Gerbang Kancapuri. Yang ada ni sebenarnya bukan yang asal. Ini adalah replika yang dibuat kembali kemudian apabila yang asalnya itu runtuh pada tahun, kalau tak salah saya 69 atau 70 begitulah. Sebab dah lama sangat. Ini hak asal dah. Jadi masa Siam mai serang tu, gerbangnya gerbang ini. Ya. Ini adalah merupakan peta lakaran kota tersebut seperti mana yang dilakarkan oleh Siam. Masa Siam mai serang tu, dia dan perhati, dia lukis.
Jadi kemudian pengkaji kita dia pergi ke Siam, dia ambil balik lukisan ini. Jadi kita lihat kota ini sebelah yang menghadap ke muara, ke Kuala, yang menghadap ke muara itu double layer, dua lapisan. Antara tembok ke tembok yang kedua itu setebal 20 kaki. Yang ini saya sendiri pergi sukat. Sebab mula dalam catatan dia tulis 12 kaki. So bila saya pergi tengok, saya kata ini bukan 12 ni, 2 kali lipat orang. Jadi saya sukat dengan tip memang 20 kaki. Tembok. Di tengah tu diisi padat dengan tanah. Tanah yang diambil daripada terusan yang digali, yang diberi nama Alur Melaka tu. Jadi tanah tu dapat ambil, dapat bubuh dalam tu, jadi tebal. Itu kota yang tembok yang menghadap ke laut. Sebab apabila dibedil dengan meriam daripada kapal, dia tak tembus. Ini bijaknya. Tapi tembok yang lain itu, yang tidak menghadap ke laut, itu satu lapis saja. Ya. Nah, yang menghadap ke laut tu diletakkan meriam-meriam besar. Meriam-meriam besar. Pasal apa meriam besar? Meriam besar ini untuk tembak kapal. Sebab kita menjangkakan serangan dari laut. Umpamanya nanti dalam perang musuh bisik tu, kapal British yang hebat masa itu HMS Hyacinth. HMS Hyacinth tu dia tak berani rapat. Kalau dia rapat, dia akan kena tembak dengan meriam kita. Jadi dia berlabuh di tengah-tengah laut. Dia agak tak sampai. Tembok yang tidak menghadap ke laut, yang menghadap ke Alur Melaka dan juga yang menghadap ke bahagian belakang kawasan Paya tu, itu diletakkan meriam-meriam yang lebih kecil. Meriam yang besar tadi itu disebut meriam Kuala. Meriam yang kecil-kecil tu yang diletak atas tembok itu disebut meriam kota. Jadi kota ini adalah merupakan kota pertahanan yang sangat hebat. Pasal itu saya duk kempen suruh orang pergi tengok. Ni pantang cuti sekolah nak pergi tengok kota Melaka. Nak buat apa kota Melaka tu? Bukan orang Melayu buat. Kota Melaka tu Portugis yang buat. Kan? Sikit punya jauh celapak pergi tengok. Hak dekat tak pergi tengok. Hak dekat ni lah hak orang Kedah buat. Nenek moyang kita buat. Bata-bata dia tu pun dibuat, dibakar di kawasan dekat Stadium Darul Aman tu. Sebab tu nama tempat tu Bakak Bata. Pasal dia bakar bata di situ. Lepas tu dia punggah masuk dalam tongkang-tongkang besar, dibawa pergi ke Kuala Kedah. Dia susun di kota ni. Tu kena pergi tengok. Saya duk kempen suruh pergi. Mereka kata nak pergi kena, Cik Mat. Jalan kecil, bas kono tak lepas. Lepas tu saya dah bagi tahu kepada yang berhormat tu, saya kata buatlah perusak sikit jalan. Dia kata nak perbesar payah, rumah orang rapat. Pula. Sampai sudah orang tak pergi. Mula-mula saya kaji kota ni, saya sampai di kota ni tuan-tuan, kambing ada 2 ekor dalam tu. Orang tak ada. Sedih saya. Ini kota ni. Jadi kalau kita tengok dalam kota tu ada istana, ada rumah panglima macam saya sebut tadi kan, ada gelanggang silat, ada rumah pengawal. Kemudian ada tempat makan lah, tempat makan. Kemudian ada dapur dia. Kan? Dan ada penjara. Jadi inilah apa yang ada di dalam kota Kuala Kedah tu. Ini pintu Inggeris. Yang ini orang putih buat selepas daripada 1909. 1909 adalah merupakan tarikh duka. Perjanjian Bangkok Treaty 1909, di mana kita kehilangan Setui. Kita kehilangan Perlis. Kira hilang jugalah kan daripada Kedah. Sebab dia jadi negeri sendiri. Kelantan, Terengganu dikembalikan kepada British.
Begitu juga dengan Perlis Kedah. Dia bagi ke British, kan? British bagi ke dia Setui. Ini pintu Inggeris, dia panggil pintu Inggeris. Ini bata-bata yang saya kata dibakar di bakar bata. Ini tembok yang saya kata double ni. Tembok ke tembok tu 20 kaki, tengah tu tanah. Ni meriam besar. Hak ni depa panggil lah, saya tak tahu. Hak ni badak berendam. Kalau tuan-tuan baca, ada orang panggil ni badak berendam. Saya tak tahu dia mula panggil ni tahun bila. Tapi inilah meriam besar. Yang ini yang boleh tembak sampai ke kapal. Yang ni satu lagi meriam besar. Juga menghala ke Kuala, ke Muara. Ini dia panggil meriam katak puru. Pasal dia bentuk dia berpuru. Orang Kedah ni senang lah. Kalau licin dia panggil dogiang lah kot. Tapi sebab tak licin, dia panggil katak puru. Ini contoh meriam yang lebih kecil. Yang ini adalah meriam yang dibeli daripada Portugis. Kita tengok kres atas tu, kres Portugis. Ini hak kita buat sendiri. Sebab ada logo ataupun simbol harimau menerkam tu. Baik, apa yang berlaku pada hari Ahad 12 November 1821? Apa yang berlaku? Satu angkatan perang dari Ligor. Ligor lah, tapi orang Kedah kata Ligor. Dengan restu daripada King Rama, Raja Thai, di Bangkok, belayak mai ke kota Kuala Kedah. Ramai. Catatan yang saya baca tu, dia kata ada 1,000 orang. 1,000 orang dengan 100 perahu. Perahu perang. Perahu perang ni maknanya perahu yang dilengkapkan dengan senjata. Dia pamai ramai-ramai kemudian berlabuh di keliling kota Kuala Kedah tu. Termasuklah dalam Alok Melaka, penuh situ. Bila ditanya, awak apa mai ramai? Depa kata tujuan kami mai ni untuk ambil beras. Sebab bendahara dah janji nak bagi beras, sultan dah janji nak bagi beras. Kami perlu beras dengan sikit bantuan senjata untuk digunakan dalam perang dengan Burma. Masa tu Siam dia kerja dia duk perang dengan Burma. Jadi kita ni orang Kedah biasa, kita baik. Jadi orang mai, kita pun sambut lah. Datuk Bendahara Datuk Paduka Maharaja Sura pun sambut. Tanpa wasangka apa-apa. Dah mai ni dia kata mai. Mai nak buat apa? Mai nak ambil beras. Tak apa, mai. Kita beras banyak. Jadi bila orang dah mai ni, ketua kepada rombongan hak mai tu, hak 1,000 orang tu, ketua dia, Panglima Siam. Nama dia Piaburi Sakmunton. Dia ni anak kepada Raja Ligor. Dia bawa lah Piaburi ni tengok kawasan kota. Dalam dia duk bawa tu, itu sebab kata musuh bisik. Dia signal kepada Panglima Siam ni suruh serang. Sebelum tu dia pada bisik-bisik dah. Mana nak serang dan sebagainya. Jadi apabila dapat saja signal tu, dia mulalah tembak, ditikam, ditetak pengawal-pengawal yang ada di dalam istana itu. Maka berlakulah pertempuran hebat di dalam kota. Pintu kota tadi tu, pintu Kacapuri itu memang dah dibuka sebab mereka nak naik. Jadi mereka masuk lagi ramai, masuk menyerang dan membunuh serta menawan penghuni-penghuni kota. Dan apabila sudah tertawan penghuni-penghuni kota tu, pada waktu yang sama juga mereka menyerang dan membunuh penduduk-penduduk di sekitar kota. Dan bukan setakat itu saja, ada bakar habis rumah-rumah. Rumah, perahu. Orang situ kan orang pergi ke laut kan, habis lepas bakar. Ini yang kata zalim tak zalim, ganeh tak ganeh. Siam, yang orang Kedah kata siam pun hijau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan ya,
apa yang berlaku hari ini kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestin. Itulah yang pernah berlaku kepada kita lebih 200 tahun dulu. Dia serang, dia bakar habis. Jadi akhirnya kota itu pun jatuhlah ke tangan Siam. Pembesar-pembesar dan pahlawan-pahlawan Kedah yang ada dalam kota itu ramai yang terkorban. Antaranya Datuk Temenggung, Datuk Laksmana, Datuk Wan Panji, Wan Sidik, Tunku Mat Riau, Datuk Raja Akil, Datuk Cik Lang Panjang, Datuk Lela Kasa, Datuk Pahlawan Haji Ahmad, Datuk Bohok Garang dan ramai lagi. Ramai lagi terkorban dalam kota pada hari Ahad tu. Yang tu hak terkorban. Lepas tu ada lagi yang ditawan. Siapa yang ditawan? Datuk Bendahara. Datuk Bendahara ni tua dah. Tua pada saya lagi. Kan? Tapi sebab dia bendahara, dia kemas lah. Saya tak apa kemas lah. Dia kemas. Dia pun kena tawan. Dan juga anak anda Sultan sendiri, iaitu Tunku Yaakob. Depa ni tuan-tuan dan puan-puan, hak ditawan ni, Siam rengke depa bawa suruh berjalan kaki pergi ke Ligok. Dalam perjalanan ke Singgora, Datuk Bendahara ni mati diracun. Dahlah tawan dia, lepas tu nak bawa pergi ke Siam tu, kan? Dalam perjalanan bubuh racun bagi mati. Agaknya sebab dia tua dah, tak larat jalan kot, dia jalan lambat. Waktu tu marah kan, beracun ni mati terus. Jadi tak payah sampai ke Ligok. Dan anak anda Sultan iaitu Tunku Yaakob meninggal dunia dalam tahanan di Bangkok. Tunku Yaakob ni dah sampai ke Bangkok. Masuk dia dalam penjara dan di sanalah mangkatnya Tunku Yaakob, anak anda kepada Sultan Ahmad Tajuddin tadi. Dan dalam catatan yang saya baca itu, lebih kurang 1,000 orang Kedah ditawan dan dibawa ke Ligok. Okey, lagi nak aja. Ingat kot dia suruh berhenti lah. Tak dan perang suruh berhenti lah, leceh. Kita tengah duduk naik semangat nak perang lah. 1,000 orang kena tawan dan dibawa ke Ligor dan Bangkok untuk dijadikan hamba kepada raja dan pembesar Thai. Mereka ni nak bawa rengke pergi ke sana, jalan kaki tau. Dia bukan bagi tiket kapal terbang ke apa-apa, dia suruh jalan kaki pergi. Dia tebuk telinga ni, ikat dengan rotan. Jadi tak boleh lari, sakit. Dan ada yang ditebuk ketin. Tebuk ketin rotan ikat. Rangkai habis, terus jalan. Sebab tu saya kata ni lebih kurang sama zalim dengan Israel hari ni lah. Jadi apabila kita balik pada cerita di kota tu, setelah menawan kota Kuala Kedah secara mengejut, sebahagian daripada armada ni, dia bergerak pula menyerang Pulau Langkawi. Pasal apa dia serang Pulau Langkawi? Kerana armada Sultan Kedah, Navy lah, TLDM kita lah tu, armada Sultan Kedah berpangkalan di Langkawi. Sebahagian lagi menyerang Alok Stang. Habis kampung saya apa semua kena ni. Dia menyerang Alok Stang. Dan akhirnya seluruh Kedah jatuh ke tangan Siam Ligor. Jadi bila seluruh Kedah ni dah jatuh ke tangan Siam Ligor, King Rama, Raja Thai di Bangkok itu, melantik putera sulung Raja Ligor menjadi Governor Kedah. Dan adik dia dilantik sebagai timbalan Governor. Puak-puak ni, dia tak berani buat command center dia di kota Kuala Kedah. Mau kalau dia buat di kota Kuala Kedah, dia takut dia kena serang balas. Jadi dia pi sebelah batu ke dalam. Ikut sungai tu, sebelah batu ke dalam. Di satu tempat yang namanya Alok Ganu.
Dia buat kota di situ. Itu adalah merupakan command center daripada kota Lok Ganu. Itu strategi orang dulu lah. Kan? Kalau dia buat di kota Kuala Kedah tu, dia bodoh lah. Sebab itu mudah diserang. Kalau dia buat command center di Lok Ganu, nak masuk tu sebelah batu dan mesti lalu kota Kuala Kedah dulu. Dulu zaman ni tak ada kapal terbang. Kan? Jadi dia mesti lalu sungai, laluan utama. Nak lalu kot darat payah juga, sebab jalan pun bukan macam jalan hari ni, bukan ada highway. Highway plus tak ada lagi masa tu. Kota Kuala Kedah ni dia takut kena serang balas, maka dia letakkan Angkatan Laut Ligor berkawal di kota Kuala Kedah. Sebab dia takut nanti orang Melayu yang berundur ke Perai dan sebagainya serang balik. Ni. Puak ni. Ni lah rupa dia apa. Ni tatu dia sikit. Bila tatu banyak kat perut dia pun semua tatu. Jadi tatu tu kan warna biru hijau. Sebab tu orang tua-tua dulu kata siam perut hijau. Ada orang kata hijau sebab dia makan rumput. Siam bukan makan rumput. Dia makan tom yam. Jadi tatu dia tu yang nampak biru hijau tu, orang tua-tua kata siam perut hijau. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil di kampung kan. Kita duk main kot luak kan. Arwah mak saya kata masuk dalam, saya pergi siam perut hijau main. Sampai tahun 60-an tu, 70-an tu, kami duk takut lagi siam perut hijau. Takut ni, rupa macam ni. Takkah haru dia buat. Boleh mimpi punya main. Nah, waktu kota Kuala Kedah tu diserang oleh Siam Ligor pada hari Ahad 1821 tu, Angkatan Perang Kedah bersama Sultan terpaksa berundur dan bertahan di Pulau Pinang. Jadi pada hari kejadian tu sebenarnya Sultan tak ada pun di kota Kuala Kedah. Mereka nak tangkap Sultan sebenarnya. Sultan ada di Kuala Muda. Dia buat apa di Kuala Muda? Dia tengah improvise orang korek terusan. Sebab Kedah ni kita kawasan pertanian. Kan nak tanam padi. Jadi orang korek terusan, Sultan pergi supervise ni buat terusan untuk mengairi sawah padi. Jadi Sultan tak ada di situ. Jadi apabila kota Kuala Kedah jatuh, sampai maklumat kepada Sultan, jangan patah balik sebab Kuala Kedah dah jatuh. Jadi Sultan berkata tak apalah kalau macam itu, kita berundur ke Perai, daripada Perai kita pergi Pulau Pinang. Pasal apa Sultan pergi Pulau Pinang? Ingat ya tuan-tuan dan perempuan, ini tahun 1821. Perjanjian Sultan dengan Francis Light nak menyewakan Pulau Pinang tu sudah pun berlaku. Jadi Pulau Pinang pada masa itu ada British. British ni ada tentera. Dan Sultan pergi ke Pulau Pinang sebab Sultan tahu bahawa Siam tak akan melanggar Pulau Pinang. Sebab ada British di sana. Walaupun yang ramainya bukan orang putih pun, Supoi. Supoi ni maknanya daripada India. Sama ada Supoi Gujarat ataupun Supoi daripada Rajput. Ada Supoi. Jadi di sanalah Sultan bersama dengan Panglima-Panglima Kedah ni, mana yang selamat itu, merancang strategi untuk merampas kembali negeri Kedah daripada tangan Siam yang durjana. Apa Siam buat apabila dia memerintah Kedah? Sementara Sultan merancang strategi untuk menyerang balas, ini yang Siam buat kepada kita, kepada tuk-tuk kita, kepada moyang-moyang kita. Wanita dirogol, lelaki dipasung, dipenggal kepala, dipijak kepala dengan gajah. Sebab tu saya kata ni macam Israel buatlah hari ni. Tawanan dimasak hidup-hidup dalam pokok yang berlubang. Mana yang lawan dengan mereka yang tak mati tu, cedera tu, dia bubuh dalam pokok yang berlubang, dibogelkan, tangan diikat ke belakang. Kemudian lemak, dia ambil lemak binatang, dibubuh atas kepala. Kemudian
lubang pokok tu dia bubuh selut. Selut. Orang Kedah tak lanyau. Dia bubuh lanyau, selut. Pasal apa dia bubuh selut? Bubuh selut ni pokok tu tak terbakar cepat, dia terbakar lama. Jadi maknanya dia biar masak mati sebab masak. Ini jahat tak jahat dia? Slow cooking. Ya, dia masak slow-slow. Apa lagi dia buat? Hak duduk kat tepi sungai tu, asal dia jumpa saja orang Melayu, orang Kedah ni yang duduk tepi sungai, dia bawa ke tepi sungai yang berlumpur, yang ada pucuk nipah. Dulu kan tepi sungai banyak pokok nipah. Pasal apa nipah ni kita ambil buat apa ni atap. Jadi pucuk nipah yang baru tumbuh, ni dia tajam macam lembing. Tajam dia tu. Mangsa diikat dalam kedudukan bertinggung. Disuruh duduk tinggung. Dan kemudian dia biarkan cucuk nipah ni dia cepat. Dia cepat tumbuh. Dia cepat naik. Dia biarkan pucuk nipah yang tajam tadi mencucuk dubur hingga tembus usus dan mati. Ini yang dia buat. Badan tawanan dibelah dengan parang besar dari kepala hingga ke pinggang dan mayat dilontar ke dalam sungai untuk dimakan buaya. Ini berlaku di Sungai Anak Bukit. Dulu Sungai Anak Bukit tu banyak buaya. Saya kecil-kecil pernah tengok buaya naik jemuk di ada pulau kecil tu depan kubur Alok Madi tu. Di situ selalu buaya naik sebab tak ada rumah orang kat situ. Jadi buaya naik sunbathing. Dia nak jemuk sikit pergi kena panas kan. Jadi maknanya tahun 70-an tu ada buaya lagi. Dan sungai tu memang ada buaya. Jadi mayat prajurit, mayat orang Kedah, orang Melayu ni dia potong, belah perut bagi makan buaya. Orang perempuan yang pregnant, yang hamil, apa dia buat? Dia ikat di pokok, kemudian dia main judi. Tentera Siam ni dia main judi, teka. Dalam perut tu laki-laki ke perempuan. Bertaruh. Lepas tu dia ambil parang, dia belah perut dan tengok. Janin tu laki-laki ke perempuan. Jadi kedua-duanya mati. Wanita tu pun mati, bayi tu pun mati. Hak mereka dapat tangkap itu dia bawa ke Singgora dan Bangkok untuk dijadikan hamba, dijual. Itu yang saya sebut tadilah. Ditebuk ikat keting, ikat telinga dan sebagainya. Orang Kedah yang nak lari daripada Kedah, naik bot, jumpa dengan mereka di laut, dia tenggelamkan. Dia bagi tenggelam, biar mati lemah di laut. Ada perahu-perahu pelarian dibakar sekali dengan penumpang. Rumah masjid habis dibakar. Masjid yang dia tak bakar, ada 1-2 masjid yang tak bakar. Hari Jumaat kan orang sembahyang Jumaat. Tengah orang duduk sembahyang Jumaat, dia lepas babi. Habis melompat, habis. Dengan makmum melompat, Tok Bilal melompat, imam pun melompat. Dia seronok, dia gelak. Jadi mainan dia pula. Padi-padi di bendang dia bakar. Jelapang pun dia bakar. Sawah bendang habis musnah. Kebun dusun habis musnah. Beras ternakan, harta benda berharga habis semua dia rampas. Mana yang tak terbakar, dia rampas. Ini seksa yang dilalui oleh orang Kedah, nenek moyang kita 200 tahun dulu. Jadi kalau kita tengok Kedah masa tu, masa kejadian itu, ada 128 mukim. 128 mukim. 180,000 penduduk Kedah. Apabila Siam serang pada tahun 1821, penduduk sudah pun berkurangan, dan pada tahun 1823 tinggal 60,000. Nampak susut. Daripada 180,000 tinggal 60,000. Waktu tu sebelum Siam serang pada 1821 tu, Dialog Start ada 2,000 rumah. Kuala Kedah ada 1,000 rumah.
Malam tadi saya ceramah di Kuala Kedah lah. 1,000 rumah. Limbung. Limbung ada 500. Anak Bukit ni kampung saya ni. Anak Bukit ada 300 rumah. Padang Kebau 390 rumah. Derga Titi Siam 100 rumah. Gajah Mati 100. Ian 100. Pulau Tiga 100. Gunung Sali 70. Tajak 40. Akak Peluru 20 rumah. Pagar Ayang 80. Padang Terap 20 rumah. Pedu 20 rumah. Merebuk 80 rumah. Kita tengok konsentrasi di kawasan Pekan lah, kawasan Alok Stak. Jadi yang 120,000 lagi itu sebenarnya lari. Terpaksa melarikan diri kerana tak tahan dengan kekejaman Siam ini. Jadi lari ke mana? Lari ke Perai, lari ke Pulau Pinang, lari ke Perak, dan ada yang menyeberangi Selat Melaka, lari ke Sumatera, ke Medan, Deli, Serdang, Berdage dan sebagainya. Terpaksa lari, jadi pelarian. Macam yang berlaku di Rozah. Terpaksa lari. Siam ni rampas berah. Dia geledah kedai, dia masuk dalam gerai, dia pi ke pasar-pasar rakyat, jelapang di kampung-kampung, habis semua daripada geledah. Habis berah, dia naikkan cukai pula. Nak rampas duit. Cukai kepala kepada penduduk dan juga kepada peniaga. Habis duit tu, dia tangkap pula. Siapa yang dia tengok saja orang Melayu, dia tangkap. Yang laki-laki. Sebab nak dijadikan hamba abdi. Jadi Sultan ni apabila dia berada di Pulau Pinang, mereka merancang untuk menyerang balas. Dan Siam dapat tahu bahawa Sultan Ahmad Tajuddin dengan Panglima-Panglima Kedah ni duk merancang nak rampas balik. Jadi dia sudah risau, maka dia bagi tahu Inggeris di Pulau Pinang. Dia kata jangan bagi Sultan Ahmad Tajuddin duduk di Pulau Pinang. Nanti dia akan menyerang kami di Kedah. Dia kata sila bawa Sultan Ahmad Tajuddin ni pergi jauh daripada Pulau Pinang. Pergi mana? Masa itu Melaka juga berada di bawah British. Jadi dia kata bawa pergi Melaka. Itu sebab Sultan Ahmad Tajuddin juga disebut marhum Melaka. Dibawa ke Melaka. Bagi jauh. Jadi kalau kita lihat tindakan Inggeris akur kepada Siam ini jelas melanggar perjanjian pajakan Pulau Pinang dengan Kedah yang awalnya ditandatangani pada tahun 1786. Dan juga satu lagi perjanjian kemudiannya, iaitu perjanjian memajak seberang perai yang ditandatangani pada 1800. Sebab dalam perjanjian itu jelas salah satu item dalam perjanjian itu, klausa dalam perjanjian itu, sepatutnya British melindungi Kedah daripada serangan Siam. Yang itu dia langgar. Sebab tu sampai hari ini kan kita duk persoalkan keabsahan perjanjian apabila pihak yang berjanji itu melanggar, mungkir. Malam ni saya nak ceramah di Pulau Pinang. Tak tahu ke mana. Lagi pergi duk kata gini, lepas suruh balik. Tak dan ceramah. Tapi inilah hakikat sejarah. Anak saudara Sultan. Ada seorang, nama dia Syed Zainal Abidin. Syed Zainal Abidin. Orang panggil dia Tunku Kudin. Tunku Kudin. Tunku Kudin ni, anak menakan Sultan ni, dia pakat dengan Tunku Long Putih dan juga seorang lagi namanya Tunku Sulaiman. Mereka pakat, mereka telah melancarkan serangan awal untuk merampas kembali Kedah. Bila tu? Tahun 1826. 5 tahun selepas kejatuhan. Nampak? Nak mengumpul kekuatan tu, ambil masa, nak merancang strategi dan sebagainya. Jadi Tunku Kudin pakat, tahun 1826, 5 tahun kemudian, cuba nak menyerang Siam. Tetapi malangnya gerakan ini
gagal. 3 tahun lepas tu, mereka cuba lagi sekali. Gagal juga. Tak dapat nak menjatuhkan Siam yang di kota Kuala Kedah dan di kota Alok Ganu tu. Siam mula fed up dengan Tunku Kudin. Jadi apa yang dia buat? Dia hantar tentera dia hantar askar dia untuk meletupkan rumah Tunku Kudin di Perai. Jadi mereka menyelinap masuk satu malam tu. Tunku Kudin tengah tidur di rumah dia dengan anak bini dia apa semua. Mereka bubuh peletup, letup rumah dia. Bakar habis. Anak 3 orang dan juga isteri dia terkorban. Tunku Kudin ni melecuh paruh badan, tapi dia tak terkorban. Bertambah meluap-luap semangat Tunku Kudin selepas itu untuk menyerang Siam. 2 tahun lepas pada kejadian tu, Tunku Kudin mengetuai 2,000 prajurit Melayu yang berpusat di seberang Perai untuk menyerang Siam di Kuala Kedah. Ada beberapa ratus perahu mula bergerak, kemudian disertai dengan beberapa perahu lagi daripada Kuala Muda, Kuala Merbuk, Kuala Yan, Kuala Sala dan juga Kuala Tebengau. Mereka berkumpul di Pulau Bunting, kemudian armada ini bergerak ke Kuala Kedah. Dari utara, puak-puak daripada Langkawi, beberapa ratus perahu lagi turun mai menyertai armada Kedah ni. Tentera Siam yang berkawal di kota Kuala Kedah masa itu membedil pejuang-pejuang Melayu dengan meriam supaya mereka ini tidak boleh memanjat tembok kota. Sebab kota ni, bila kita buat kota ni, kota kuat. Setakat kita tembak dengan meriam kecil-kecil, tak ada apa. Mereka hak dalam tu pula duk tembak keluar mai. Jadi bedilan Siam ini dibalas dengan lela dan rentaka. Lela dan rentaka ni adalah meriam-meriam kecil yang boleh kita bubuh atas perahu ya. Dibalas dengan lela dan rentaka oleh Angkatan Laut Melayu. Akhirnya Siam tu pun tak boleh bertahan. Dan kota Kuala Kedah itu pun jatuh kembali ke tangan Angkatan Laut Kedah. Ini meriam lela rentaka. Ini adalah meriam buatan Melayu. Orang putih panggil ni the swivel gun. Pasal dia boleh mudah alih. Mudah alih. Jadi pada 24 April 1831, maknanya dekat 10 tahun lah selepas kejatuhan awal tahun 1821 tu, dekat 10 tahun, Tunku Kudin dan pengikut-pengikutnya telah berjaya menawan kembali kota Kuala Kedah. Betapa manisnya kejayaan ini. Tentera Siam yang mempertahankan kota tersebut lari berundur ke kota Alok Ganu. Lebih kurang ada yang kata 15 batu, ada yang kata 11 batu daripada Kuala Kedah. Pia Buri Saknunton tadi, anak Chow Paya Nakon Sitamarat, anak Governor Ligor ni, dia pun berundur menyertai adiknya Pia Sina Nuncit ya, ataupun orang panggil Com Pabian. Com Pabian ni dia punya ganeh. Satu Kedah takut. Dengar nama dia saja, Com Pabian orang dah takut dah. Com Pabian ni dia duduk di Alok Ganu, di kota Alok Ganu. Jadi Sakmunton ni, dia pun lari daripada kota Kuala Kedah, pergi join dengan adik dia, Com Pabian di kota Alok Ganu. Dalam kota tu ada lebih kurang 30 orang tentera Siam dengan tali barut. Tali barut ni, ini bukan rasis lah saya nak sebut. Tali barut ni kebanyakannya adalah Cina. Okay. Ditangkap di dalam kota tu, tak ada nak lari. Ditawan dan diseksa hingga mati sebagai balasan di atas kekejaman mereka selama ini. Simpan pun tak guna kan. Baik kerat bala. Jadi apabila Tunku Kudin dan orang-orangnya berjaya menawan kembali kota Kuala Kedah, selain daripada Siam panik, sekutu mereka Inggeris pun panik. Dia pun panik. Sudah dia kata.
Kota Kuala Kedah jatuh pula dah ke tangan Angkatan Melayu. Jadi Siam minta Inggeris mengotakan janji. Siam pun hantar utusan dia kepada Inggeris, tahun 1826 kita dah sign persetiaan Beni. Dia kata kat Inggeris, jangan lupa dalam persetiaan Beni ini Inggeris janji Inggeris mesti halang Sultan Kedah dan rakyat Kedah daripada menyerang Siam dan kepentingan Siam di Kedah. Jadi Inggeris bila dapat warning tu terketak-ketak tak sangka lah. Kan? Bila terketak-ketak, dia pun menghantar bantuan senjata dan ubat bedil ke kota Alok Ganu. Dan armada laut Inggeris pun dia kata tak apa, kami akan pastikan, kami akan kawal di perairan Kuala Kedah ni supaya bantuan orang Melayu tidak sampai ke kota Kuala Kedah. Nampak? Jadi mereka kepung kod laut. Mereka kepung kod laut, bantuan daripada orang Melayu di Sumatera dan sebagainya, daripada Perak, Perai dan sebagainya, Langkawi dan sebagainya, tak boleh masuk ke kota. Maknanya, Tunku Kudin dengan orang-orang dia tu dah terkepung dalam kota tu. Laut dikawal oleh Inggeris. Siam nanti turun serang daripada Alok Ganu balik. Itu dari darat. Jadi kod darat ada Siam, kod laut ada British. Tengku Kudin dan orang-orangnya terkepung dalam kota. Ya. HMS Wolf, ini kapal British lah, membedil perahu-perahu Melayu di sekitar Pulau Payang. Tahu Pulau Payang tak? Pernah dengar Pulau Payang? Pulau Payang ni tempat orang pergi ambil hantu ayam. Bomo kita pergi ambil hantu ayam. Tak tahu lah lepas ada MOU dulu mana. Pergi ambil. Nak lawan perahu je pergi Pulau Payang. Ambil hantu ayam. Punya bagus orang Melayu ni. Hantu pun boleh ambil. Jadi ramai pejuang Melayu berkubur di laut di sekitar Pulau Payang tu. Dah lah nak masuk pergi hantar bekalan tak boleh. Lepas tu kena bedil pula. Kena tembak daripada laut. Ini setinggar kancing batu api yang digunakan oleh kedua-dua belah pihak masa perang tersebut. Ini juga pemuras senjata yang digunakan dalam perang itu. Selain daripada pedang, parang, lembing, keris dan sebagainya. Kemudian kerajaan Siam dan Inggeris berpakat sama-sama mengisytiharkan pejuang-pejuang Melayu ini sebagai perompak, lanun, pengganas, teroris. Macam yang orang putih buat lah ni lah. Kan? Orang Islam saja ada kata teroris. Islamofobia ni bukan baru tuan-tuan dan puan-puan. Sejak daripada zaman dulu lagi. Nenek moyang kita lagi sudah dicap pengganas. Kan? Tengok orang ada jambang sikit, pengganas. Ni geng Osama bin Laden. Saya kena tahan 3 jam di airport Honolulu. Satu sebab nama saya ada bin, yang kedua sebab saya ada jambang. Punya takut mereka. Dan apabila kena kepung begitu, maka kemenangan Angkatan Kedah tersebut tidak kekal lama. Angkatan Siam kembali menyerang dan mengasak sehinggalah pejuang-pejuang ini terkepung dan terpaksa bertahan di kota Kuala Kedah. Macam saya sebut tadi, serangan darat sudah sampai, laut juga kita terkepung oleh Angkatan Laut British. Perahu-perahu Kedah yang nak mai bagi bantuan kepada Tunku Kudin dan orang-orangnya dibedil dan ditenggelamkan oleh kapal-kapal perang Inggeris, terutamanya HMS Wolf dan juga HMS Crocodile. Alright. Jadi ramailah pejuang Melayu Kedah gugur syahid dan berkubur di dasar laut. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan punya nenek moyang yang syahid di dasar laut pada waktu itu. Walau bagaimanapun, oleh sebab kota Kuala Kedah ni, kubu ni dia kebai, kan, tebai yang dibuat saya tunjuk gambar tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan. Jadi Siam nak serang masuk pun payah. Punya kuat kota tu. Akhirnya tentera Siam dengan kekuatan 7,000 orang dan 300 ekor gajah
Orang dulu perang pakai gajah. Ya. Orang Kedah perang pakai gajah. Sultan Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin tu, dia berundur ke perai tu pun dia naik gajah. Jadi pembesar-pembesar kita naik gajah. Dia tak main apa ni, kuda ke apa. Kuda tu kira biasa sangat. Ni gajah. Gajah dulu gajah perang. 5-6 orang boleh duduk atas tu. Dan Kedah adalah pengeluar gajah yang terkenal. Kita ekspor gajah ke seluruh dunia masa tu. Orang main beli. Dari timur dan barat. Gajah ni kira Bentley lah. Sebab tu PM kita hari ni naik Bentley. Jangan main-main. Dia tak main Mercedes tak mau. Jadi 7,000 siap dengan 300 ekor gajah tiba di Kuala Kedah pada 4 Oktober 1831. Dan dia kepung 50 orang pejuang Melayu Kedah di bawah pimpinan Tunku Khudin. Tuan-tuan bayangkanlah 70,000 lawan 50. 70,000 lawan 50. Tapi yang 50 ini tidak sesekali menyerah kalah. Kami takkan surrender. Nah, ini kita orang Melayu, orang Islam ni. Kalau tuan-tuan dan puan baca perjuangan Omar Mokhtar, Libya kan. Apa sumpahan Omar Mokhtar? Masa dia melawan General Gerazi, General Geriazi. Libya lawan dengan Perancis. Apa sumpahan Omar Mokhtar? Kita tengok filem Lion of the Desert. Kalau tak baca buku, tengok filem Lion of the Desert. Apa dia kata? Dia kata kerja kami lawan. Allah nak bagi menang, menang. Allah tak bagi menang, kalah. Berundur bukan option. Berundur itu tak ada dalam pilihan. Menyerah kalah tak ada dalam pilihan. Lawan, sama ada kami menang atau kami mati. Itu sumpah nenek moyang kita. Hak ni tuan-tuan dan puan kena bagi tahu pada anak cucu. Dalam perjuangan sama ada kita berjaya ataupun kita mati. Surrender? No. Siam ni dia walaupun 70,000 tapi dia tak boleh nak masuk sebab dia tembak daripada dalam kubu tu, dalam kota Kuala Kedah tu. Jadi dia buat menara tinggi untuk dia tembak masuk ke dalam. Dia buat menara tinggi. Dengan buluh dia buat menara tinggi, tembak. Puak hak dalam ni, tentera pejuang-pejuang Kedah ni, dia tembak dengan meriam 18 pounder yang ada tu, dengan menara dengan pokok nyok sekali. Habis, puyuh. Baru Siam tahu. Dah lama terkepung ni tuan-tuan dan puan, bantuan tak sampai. Bekalan makanan, ubat, ubat bedil, belerang ni, dah makin kurang. Lama-lama habis. Jadi bila habis ni, pejuang-pejuang Kedah dengan Tunku Khudin ini terkepung sepenuhnya. Nak buat macam mana? Makanan pun tak ada dah. Ubat pun tak ada dah. Yang luka, cedera dan sebagainya tak ada ubat. Kan? Belerang pun tak ada dah. Nak tembak macam mana? Belerang tak ada. Meriam dulu dia pakai belerang. Asakan Siam semakin sengit. Dan setelah bertahan selama 5 bulan 15 hari, akhirnya kota Kuala Kedah sekali lagi jatuh ke tangan Siam. Bendera yang dipacak tu, bendera merah harimau melompat, tidak lagi dapat dipertahankan dan bendera itu pun jatuh. Ni bendera ni lah. Sedih tuan-tuan dan puan. Sedih apa yang berlaku pada tahun 1831 itu. Tunku Khudin sendiri akhirnya gugur syahid dalam pertempuran tersebut. Kalau map tadi tu, plan kota tadi yang saya kata ambil daripada Siam tu, kalau kita ambil yang original daripada Siam tu, dia ada mark tanda berhampiran dengan tembok yang menghadap ke Kuala, ke Muara tu. Salah satu tempat tu dia tanda, ditulis di situlah mayat Tunku Khudin dijumpai. Jadi apabila Siam masuk ke kota tu, dia tengok Tunku Khudin dah pun syahid.
Maknanya dia nak tangkap Tunku Kudin hidup-hidup tak boleh. Kan? Sebab dia masuk tu tengok Tunku Kudin dah syahid dah. Dia jumpa mayat saja. Jadi dia geram, dia potong kepala. Kepala Tunku Kudin dipenggal dan dibawa dengan gajah ke Ligor untuk dipersembahkan kepada Chow Phaya Nakhon Sitamarat, Gubernur Ligor itu. Jadi dalam pertempuran 1831 itu seramai 1255 pejuang Kedah gugur syahid. Daripada 1255 tu 655 laki-laki, 600 lagi Sri Kandi. Ni saya nak sebut ni. 600 itu Sri Kandi. Maknanya tok-tok kita, nenek-nenek kita turut sama angkat senjata, angkat pemuras, angkat flintlock selain daripada lembing dan pedang. Ini semangat Sri Kandi Kedah. 1255 jumlahnya gugur syahid dan dikebumikan di dalam kota itu sebahagiannya. Jadi sebab tu kalau kita pergi ke kota Kedah tu, di situ ada dikebumikan pejuang-pejuang, sebahagian daripada pejuang-pejuang ini. Puak Siam Puak Hijau 700 mati. Tak kira lah dia mati minyak mana pun, ikut suka dia tu. Tapi catatan yang kita jumpa 700. Orang Kedah tak mati, kita mampus. Mampus sekejap sikit. Mampus. 700 mampus. Saya tak boleh dah tulis mampus. Ya. Jadi selepas kejadian ataupun selepas kebangkitan Tunku Kudin 1831 tu, lagi kurang orang di Kedah. Ya, penduduk Kedah masa itu tinggal 20,000 saja. Hak lain semua mengundurkan diri, lari daripada Kedah. Dan cuba bayangkan ya, dalam satu-satu masa Siam di Kedah tak lebih 500. Dia tak hantar ramai, dia dalam 500 orang. Di kota Kuala Kedah dia Lok Ganu, dalam 500 saja. Jadi kota dan kubu Siam ini dikawal oleh Melayu Tali Barut. Ini masalah kita. Orang Melayu ni sepanjang zaman belot. Sama dengan yang di Melaka. Bila Portugis dapat kota Melaka tu, awal-awal itu adalah kebangkitan Melayu. Lepas itu dia pergi kerja dengan Portugis. Dapat baju uniform tu pun tak sangka lah. Punyalah cengih dia lebih daripada Portugis. Serupa lah ni. Kan? Boleh dapat topi Siam tu. Tak sangka balik kampung empas topi rata. Ini nama-nama yang tercatat dalam sejarah. Orang Melayu yang jadi Tali Barut Siam. Yang pertama Nakhoda Udin. Dia ni asal Lanun di Ligor. Dia melanun di kawasan Kurau, Kuala Kurau. Kemudian ditangkap oleh British dan diampunkan. Dan dia ni didapati mengetuai 14 perahu Inggeris mengusir perahu-perahu Melayu di Pulau Bunting dan Kuala Prabu. Ini orang Melayu. Kalau di Kuala Muda, Tok Mat Nok nama dia. Tok Mat Nok ni adalah merupakan sekutu kepada Nakhoda Udin. Dan catatan dalam rekod yang saya jumpa, Tali Barut ni, Tok Mat Nok ni, dia lagi ganas pada Siam. Orang Kuala Muda masa tu kalau sebut nama Tok Mat Nok, tutup pintu langsung. Tutup pintu, tutup tingkap. Punya takut. Cengih dia lebih pada Siam lagi. Ada juga kerabat yang belot. Umpamanya Tunku Umbun ataupun nama penuh dia Tunku Yaakob. Dengan anak dia Tunku Sulaiman. Ini masuk sebelah Siam. Dan pada hari raya haji ketiga atau 1831 itu mereka dibunuh oleh Chom Pabian. Chom Pabian yang saya kata nama dia saja dengar orang Kedah takut. Mereka masuk sebelah Siam, tapi akhirnya Siam yang bunuh mereka. Kemudian Panglima Yu. Panglima Yu ni orang Bugis. Silibis.
Dia ni pun masuk sebelah Siam juga. Panglima Barim. Ini orang Melayu sebenarnya, nama dia Ibrahim. Tapi Siam panggil Barim, Panglima Barim. Ini pun tali barut juga. Baik. Nenek moyang kita ni tidak berputus asa. Sebab Sultan kata kita nak ambil balik Kedah kita ni, macam mana sekalipun, daripada tangan Siam. Maka tahun 1838, sekali lagi Angkatan Perang Melayu Kedah dengan bantuan pejuang-pejuang Melayu dari sekitar wilayah Melayu ni, diketuai oleh seorang lagi kerabat Sultan, namanya Tunku Muhammad Saad bin Tunku Daud. Dengan kekuatan 10,000 askar dan 50 perahu perang, siap lengkap dengan lela, rentaka, pemuras, istingga, bangkit untuk menentang Siam. Dan Tunku Mat Saad ni, dia tidak bersendirian. Dia dibantu oleh Laksmana Datuk Wan Muhammad Ali, Datuk Setia Segara. Ni dari Langkawi. Orang Langkawi juga panggil dia ni Datuk Wan Mali. Wan Muhammad Ali atau Wan Mali. Ini dari Langkawi. Tunku Muhammad Akib dan Panglima Muhammad Taib Hitam dari Setui. Syed Husin dan Wan Muhammad Arsyad dari Kayang, Perlis. Tunku Abdullah, Tok Moris. Tok Moris ni Tok Bomo. Orang Kedah panggil Rengkes Tok Mo. Tok Moris. Tuan dan perempuan, pengajaran daripada kisah ini, sejarah ini, orang Melayu ni kalau kita bersatu, tak ada yang mustahil. Kita akan jadi kuat. Sebab itu kebangkitan 1838-1839 ini, Siam Legor itu kalah habis kerana Melayu bersatu. Hari ini sampai hari ini kita tak bersatu kan. Sebab tu orang boleh main-main kita. Orang boleh peleceh kita lagu tu ya, pasal kita tak bersatu. Tali barut tu saya cerita lah. Tadi saya cerita dah. Kan? Cerita banyak-banyak lagi dia tarik balik permit kita. Tadi ceramah dah. Tadi ceramah dah. Ya tak? Jadi Angkatan Melayu tu di bawah Tunku Mat Saad tu, dia bagi kepada 4 ketumbukan. Yang pertama di bawah Tunku Mat Saad sendiri. Yang ini akan menyerang kota Singgora di Laut Cina Selatan. Makna dia punya plan tu daripada Kedah dia nak masuk sampai ke Singgora. Itu yang diketuai oleh Tunku Mat Saad. Ketumbukan yang kedua, batalion yang kedua, di bawah Datuk Wan Mali tadi, Langkawi tadi, menyerang Terang, Krabi, Pulau Panjang dari darat dan laut serentak. Ketumbukan yang ketiga, di bawah seorang putera Patani, tak tahu nama dia, tak ingat nama dia, menyerang dan membebaskan Patani. Halau Siam daripada Patani. Ketumbukan yang keempat, di bawah Tunku Mat Akib, menyerang kota Kuala Kedah. Dan yang ini menjadi backup pasukan simpanan untuk bantu pasukan yang belum selesai tugas. Jadi kalau 3 lagi tu nampak mana yang sangkut, yang daripada kota Kuala Kedah ni akan bantu. Jadi 4 batalion, 4 ketumbukan ini menyerang serentak. Ini strategi yang buat Siam terkejut. Siam jadi terkejut. Siam yang duduk di Kedah itu jadi terkejut. Dan ini melumpuhkan sama sekali tentera Siam di semua kedudukan mereka. Dalam masa yang singkat, Angkatan Kedah ini berjaya menawan kembali kota Kuala Kedah dan juga kota Alok Ganu. Jatuh kota Kuala Kedah. Alok Stag pun jatuh balik. Dapat kita tawan balik. Di Alok Ganu tu adalah sikit penentangan, sikit resisten. Tetapi apabila pejuang-pejuang Kedah ni meningkatkan dia punya serangan, akhirnya Piaburi Saknuton tu yang mempertahankan kota Alok Ganu, dia pun tak boleh tahan, lari berundur ke Patalong dengan beberapa orang askarnya yang dah cedera. Tunku Mat Saad merampas kembali kota Kuala Kedah. Tarikhnya ialah 2 Ogos 1838. Bila dia tawan balik kota Kuala Kedah, dia lantik Syed Husin. Syed Husin yang jadi pengulu kota. Siam sekali lagi hantar utusan kepada Inggeris. Ingat perjanjian Beni yang kita sign tahun 1826.
Jadi Inggeris pun terketak-ketak lah. Bila dapat utusan daripada Siam, dia pun menghantar HMS Hyacinth, kapal dia yang lebih besar, untuk ke Kuala Kedah di bawah pimpinan Captain Warren. Jadi apabila Captain Warren ni dengan Hyacinth dia sampai di perairan kota Kuala Kedah tu, dia nampak bendera merah harimau menerkam tu berkibar kembali. Jadi dia hantar utusan kepada Tunku Masaat. Tunku Masaat dalam kota tu, dia hantar utusan kepada Tunku Masaat. Dia kata, kembalikan kota Kuala Kedah ni kepada Siam. Kalau tidak, EIC, East India Company, Inggeris akan marah. Tunku Masaat jawab balik. Dia kata beritahu, ni dia bagi, Tunku Masaat beritahu kepada utusan itulah yang main abang tu. Dia kata beritahu kepada syarikat tersebut, kami telah menawan semula Kedah yang merupakan hak milik kami sebenarnya. Tiada undang-undang boleh memansuhkannya, dan selagi kami dapat menghunuskan pedang dan memegang lembing, kami akan mengekalkan warisan yang diperturunkan daripada nenek moyang kami. Ini kata-kata tegas daripada Tunku Masaat kepada Warren. Warren dapat saja berita ni, ketak kepala-kepala, nampak kau dah? Kan? Jadi kalau kita tengok, para pejuang Melayu kali ini berjaya mengusir Siam keluar daripada Kedah, melepasi Singgora. Mereka berjaya membebaskan Patani dari naungan Siam buat kali pertamanya. Sebab sebelum ni Patani di bawah Siam. Hasil daripada kesatuan Melayu ini, maka mereka dapat menghalau Siam keluar daripada Patani dan membebaskan Patani buat kali pertama. Sampai di Singgora, hujan lebat, ribut topan, monsun. Jadi Tunku Masaat kata, okey, kita berhenti rehat di sini dulu, sebab lepas ribut monsun ini, apabila bantuan tentera sampai lagi dari Terengganu, dari Kelantan, kita akan langgar sampai ke Bangkok. Kita akan pi sampai ke Istana Rama di Bangkok, ketuk pintu istana dia. Kita bagi tahu bahawa kami Melayu dah sampai. Itu dia punya plan asal. Syekh Samad Falimbani, seorang ulama besar pada waktu itu, yang turut sama dalam perjuangan itu. Tapi dalam perjuangan itu bukan Syekh Samad Falimbani saja. Syekh Daud Patani pun ada, dari Patani. Syekh Samad Falimbani mengarang serangkap syair dalam bahasa Arab yang merakam kejayaan perjuangan Kedah ini. Ini yang dia katalah, putra bukan sebarang putra, putra Raja Sultan Pilihan. Negeri Kedah telah berjaya mengecap nikmat anugerah Tuhan. Agama Islam bergerak semula begitu lama dalam tekanan. Inggris hak ketak kepala tadi, dia bawa senjata-senjata yang lebih baik, yang lebih moden, ikut laluan laut, pi hantar kepada sekutu mereka, Siam di Singgora tu. Jadi Pakatan Tentera Siam Inggeris ini telah menggempur pejuang-pejuang Melayu dan mengasak mereka dengan hebat sekali. Oleh kerana terlalu hebat serangan balas ini, bulan Februari 1839, Angkatan Tunku Masaat terpaksa berundur ke selatan. Jadi hasrat tadi nak naik ke utara lagi tu, tapi asakan terlampau kuat. Dia terpaksa berundur. Tu dia. Mai rupa lagu tu. Lah ni orang dah buat balik rambut dulu tu ke. Saya meluat tak ada arah tengok. Ni puak ni turun mai pula dah. Jadi dalam pertempuran itu, ramailah pahlawan Kedah dan pahlawan Melayu lain yang turut sama berjuang, gugur syahid. Termasuklah yang syahid di Hatnyai itu ialah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia tua dah masa tu. Ada yang kata 80 lebih dah. Tapi tengok semangat nak berjuang. Kalau tuan-tuan baca sirah Rasulullah pun, sirah perjuangan orang Islam pun, yang tua-tua pun masih lagi
turut sama dalam perjuangan. Ada yang Nabi tak pergi sebab tua sangat, payah kan. Tapi mereka tak tahulah orang Arab ni tak nyenyok kan. Kita tua ni kira nak nyenyok. Tak kira orang suruh pergi belah ni, dia pergi belah ni. Duk kena pergi turut dia pula, payah kan. Jadi Syekh Samad Bani syahid dalam perang, dalam pertempuran di Hatnyai itu. Dan dimakamkan, dikuburkan kalau hari ini dalam kebun getah di sebuah kampung yang bernama Bantrang, kampung Bantrang. Dan ada kisah yang catatan yang mengatakan bahawa kepalanya pun dipotong, dipancung, dan kepala itu dibawa ke Bangkok. Sampailah hari ini saya difahamkan kepala Syekh Samad ada di Bangkok dan badannya itu, jasadnya itu badan dikebumikan di Bantrang tu. Jadi asalnya kubur dia macam ni saja. Ni. Dalam kebun getah. Lah ni dia buat. Dan ni ramai orang duk pergi melawat kan, duk bagi derma dan sebagainya, depa bina lah sikit. Buat bagi cantik sikit. Kalau tidak biasa saja kubur dia. Ini adalah panji perang daripada Datuk Wan Mali tadi. Ini terjemahan dia, saya lajukanlah. Apabila mereka mengasak turun ke bawah, ke selatan, dan Angkatan Melayu Kedah dan juga Melayu kawasan lain itu, pasukan ketumbukan Melayu itu mula berundur. Akhirnya kota Alok Ganu yang sebelum ni dah jatuh balik ke tangan Melayu, sudah pun dapat dirampas oleh Siam. Begitu juga dengan kota Padang Sarjana, jatuh kembali ke tangan Siam. Said Hussein, penghulu kota, dan Panglima Hitam gugur bersama prajurit mereka. Akhirnya undur lagi. Akhirnya Angkatan Tunku Muhammad Saad berjaya diundurkan sehinggalah mereka masuk kembali ke kota Kuala Kedah. Dan di dalam kota inilah mereka bertahan buat kali terakhir. Pada 16 Mac 1839, bantuan dari Bangkok tiba bersama kekuatan 15,000 tentera. Dilengkapi senjata yang lebih moden dengan meriam, siap meriam dengan gajah dan sebagainya. Ketumbukan yang menggunakan bedil istinggar bantuan daripada British tadi menyerang kota Kuala Kedah dari darat. Dari laut, HMS Haisin, kapal British ini dengan kekuatan 18 laras meriam mengepung pasukan Melayu Kedah. Kapal tersebut diiringi oleh 3 kapal yang lebih kecil, iaitu HMS Emerald, HMS Pearl dan juga HMS Diamond. Ni lakaran Haisin. Masa tu tak ada kamera lagi, jadi tak ada gambar. Dalam buku ni yang ditulis oleh Sharad Osborne, dia klasi dalam kapal Haisin itu. Dia kata apa? Ni nak baca hak orang putih boleh, nak baca hak Melayu boleh. Saya baca hak Melayu lah. Letih baca orang putih, kita baca hak Melayu. Melayu dia kata apa? Dia kata seperti anjing peliharaan penduduk asal semenanjung India, sebab masa itu British di India. Penduduk asal semenanjung India menjilat tangan yang menyiksa mereka. Tidak begitu bagi orang Melayu. Dia merujuk kepada pejuang-pejuang Melayu tadilah. Dan kita orang Inggeris harus menjadi orang pertama yang menghormati kaum yang tidak akan tunduk pada penderaan atau kezaliman. Makna dia, keberanian prajurit Melayu tu, British pun hormat. Ni nenek moyang kita. Meriam Siam hak besar di kota Kuala Ganu, kota Alok Ganu tu, itu pun apabila mereka dapat balik, dia mula gunakan balik meriam itu. Tentera Siam berkumpul di Gunung Kriang. Dia jadikan dia punya forward base di Gunung Kriang. Siang dia berkumpul di situ, malam dia bergerak serang kota Kuala Kedah. Jadi malam dia gempur kota Kuala Kedah. 19 Mac 1839, seluruh pekan kota Kuala Kedah tu, seluruh pekan Kuala Kedah sudah dikuasai oleh askar Siam. Dia punya sniper tu ditempatkan di setiap penjuru pekan tersebut. Nampak saja kelibat orang Melayu, mereka akan dibunuh dengan kejam. Jadi Tengku Masaat dan pejuang-pejuang Kedah, pejuang-pejuang Melayu ni yang duduk dalam kota tu, mereka tahu bahawa harapan untuk menang adalah tipis. Dan kota itu bila-bila masa sahaja
yang akan diduduki oleh tentera Siam. Jadi malam tu Tengku Mat Saad berpakat dengan ada supui Rajput 15 orang yang menjebelahi kita, yang menjebelahi orang Melayu. Dia pakat dengan supui tu, malam ni kita buat serangan habis-habisan. Mungkin subuh besok kita semua dah tak ada dah. 15 askar supui itu melepaskan tembakan ke arah askar Siam. Dan angkatan Tunku Muhammad Saad yang bertahan dalam kota lebih kurang 200 saja lagi yang tinggal. Daripada beribu-ribu tadi tinggal 200 saja. Mereka sudah dikepung dari setiap sudut oleh musuh yang terlalu ramai dan sudah pastilah tak ada harapan untuk menang. Meriam 18 pounder dan 18 pound itu masih boleh menembak dan digunakan untuk menembak supaya musuh tak datang rapat lagi. Musuh pula menghujani dengan istinggar, dan apabila kena kepada pejuang kita yang duk tembak meriam sang tu yang saya tunjuk gambar tadi kan, bila kena seorang lagi naik ganti, kena lagi syahid, naik lagi seorang ganti, tidak sesekali berundur. Akhirnya tinggal puak-puak supui Rajput ni saja yang duk tembak, dan tembakan daripada supui ni boleh bertahan, peluru yang ada boleh bertahan 2 jam saja lagi. Dan dalam masa 2 jam yang terakhir ini, dia bagi tahu pada Tunku Mat Saad dan pejuang-pejuang Melayu lain tu, dia kata undurlah. Kami akan terus tembak sebab tembakan ini tinggal 1 jam lebih saja lagi yang boleh bertahan. Hampa lari. Jadi pejuang-pejuang tu pun berundur untuk merancang serangan seterusnya. Akhirnya 15 supui ni pun habis peluru dah. Dia pun lari terjun dalam alur Melaka tu. Rupanya puak-puak Rajput ni bukan semua boleh berenang. Ada juga yang tak boleh berenang, mereka lemas, mati di dalam alur Melaka itu. Mayat mereka dijumpai sangkut di pancang-pancang kayu bakau yang dipacak oleh Haisin. Oleh anak kapal Haisin. Esoknya subuh 20 Mac 1839, kota Kuala Kedah kesayangan kita itu berjaya ditawan sepenuhnya oleh tentera Siam, dan hampir kesemua pahlawan Melayu yang mempertahankan kota tersebut gugur syahid. Mereka syahid di dalam kota itu. Tunku Muhammad Saad, Tunku Abdullah, Datuk Mat Taib Hitam, Laksmana Datuk Mat Ali dapat meloloskan diri daripada kepungan Siam dan merancang penentangan pada masa lain. Pejuang yang syahid di dalam kota dikebumikan sebelum itu, dikebumikan dalam kota. Yang cedera tu dibawa keluar sebelum habis tembakan supui tadi. Ada yang mati dan dikebumikan di perkarangan Masjid Zahir. Di tapak Masjid Zahir tu. Masa nak didirikan Masjid Zahir, kubur mereka ini, mana yang terkena dengan kawasan masjid tu, dikorek dan dipindahkan ke Alok Merah, kubur Alok Merah dekat Masjid Alok Merah tu, dan juga akak peluru. Ada juga pejuang yang gugur dan dikebumikan di Tanjung Mendahara, dan ada juga di Anak Bukit. Anak Bukit ni bertentang dengan kampung saya. Tahun 1920, arwah Tok Wan saya beritahu, apabila British nak buat kilang padi di Anak Bukit tu, lah ni tak ada dah kilang padi, LPN tu. Mula-mula kilang padi, lepas tu jadi kilang farma, lepas tu jadi kilang LPN. Lah ni dia naik bangunan pentadbiran kan, bangunan pentadbiran persekutuan, bangunan pentadbiran negeri. Orang kampung saya kata Putrajaya kedua. Tu mai kok benar tu. Masa nak buat kilang padi tu, depa orang kampung tu juga ada juga yang turut sama, terlibat korek kembali kubur-kubur prajurit yang syahid dalam perang musuh bisik tu. Dan orang tua cerita lah, saya tak tahu, saya pun tak ada macam tu kan. Orang tua cerita, dia kata ada mayat tu yang dijumpai yang masih tak reput, duk merah macam kita tidur aja. Itu petanda syahid. Jadi mereka itu digali dan kemudian dihantar sama ada ke Alok Merah ataupun ke akak peluru. Yang itu yang di Anak Bukit tu. Dan sebahagian lagi dibawa ke seberang sungai, ditanam, dikebumikan di kubur lama Alok Madi. Itu dekat rumah saya lah.
Ekoran daripada kejatuhan itu, maka Kedah dipecahkan kepada 4. Setun, Setui, Perlis, Kubang Pasu, Kedah. Dan Siam lantik raja untuk setiap satu ni. Ada Raja Setui, ada Raja Perlis, ada Raja Kubang Pasu, dan Kedah dia maintain Sultan. 1909 perjanjian British tie, Kedah dapat semula Kubang Pasu, tapi diserahkan kepada British bersama Perlis, Setun di bawah Siam sampai hari ini. Tengok Siam dengan British ni, dia paraid habis tanah harta nenek moyang kita. Tu dia. Apa benda tu? Terkejut saya anggap kot Siam yang serang. Saya tutup dengan satu pantun yang begitu sedih. Pulau Pinang Bandar Baharu, Captain Light menjadi raja. Kalau dikenang masa yang lalu, rasa berlinang si air mata. Inilah yang berlaku dalam perang musuh bisik. Apa kata Lord Curzon? Lord Curzon ini, dia kata apa? Dia kata kita mesti hapuskan apa-apa saja yang boleh membawa kepada penyatuan di kalangan umat Islam. Memandangkan kita telah berjaya menghancurkan khilafah. Ini dia merujuk kepada khilafah Utsmaniyah. Jadi kita mesti pastikan yang umat Islam tidak akan bersatu kembali. Sama ada secara intelektual atau kebudayaan. Jadi maknanya penyatuan intelektual pun tak boleh dibuat. Penyatuan kebudayaan pun tak boleh dibuat. Faktanya sekarang adalah bahawa Turki telah mati dan ia tidak akan bangkit lagi. Kerana kita telah menghancurkan kekuatan rohnya, iaitu khilafah dan Islam. Jadi itu sebab saya di mana pun saya ceramah, saya kata orang Melayu lagu mana pun, berbeza pandangan, berbeza ideologi, berbeza apa sekalipun, kita jangan berpecah. Orang Melayu ni kena bersatu. Kita ada satu akidah, satu Tuhan. Tak usahlah duk kelahi sangat. Ni dalam Facebook ni, dalam media sosial ni berkelahi tak tentu arah. Politik tu satu hal lah. Bukan? Yang puak-puak agama pun berkelahi juga. Aduh, ustaz pun berkelahi dengan ustaz. Penin lah macam ni. Kan, kita orang biasa ni jadi penin. Jadi bila kita tak bersatu, tak ada kekuatan. Ini buku Kota Kuala Kedah. Kalau siapa nak baca, pergi carilah buku ni. Baca. Bukan takat baca buku je. Ada masa cuti bawa anak-anak pergi tengok dan cerita kat anak-anak macam hak saya cerita tadi lah. Boleh kot cerita tunjuk kat dia Alok Melaka. Kalau boleh turun dalam Alok Melaka tu, jangan terjun lah, turun. Tunjuk. Tu kot kita apa letih lah. Boleh berhenti kot Okay, sampai di sini saja. Saya nak serah balik kepada pengerusi. Pengerusi mana? Lari ke apa? Berundur ke mana? Kota Kuala Kedah ke apa? Okey, ada. So saya ingin serahkan balik kepada pengerusi. Ini saja yang sempat saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Macam yang saya sebutkan tadi, saya bukan orang sejarah. Jangan panggil saya profesor sejarah. Jangan panggil saya profesor kain batik. Sebab saya bukan cerita pasal kain batik. Saya cerita pasal komunikasi. Contoh kain batik. Mereka pergi potong buah kain batik itu saja. Supaya apa yang saya kongsikan ini, saya komunikasikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, dapat dipanjangkan kepada generasi seterusnya, pada anak cucu kita. Jadi sampaikanlah cerita ini kepada anak cucu kita. Mungkin tak tertulis dalam buku teks, itu tidak menjadi masalah. Kita sampaikanlah kepada anak cucu kita apa yang kita tahu. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas keterlanjuran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.